Bagiku, kamulah duniaku. Semua ku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu. Apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri. Hai, selamat tengah hari Bobina. Hai, selamat tengah hari. Bobina, apa kabar? Saya sehat saja. Oh, okey. Baguslah kalau macam itu. Sekarang ni pun cuaca kita ni tak menentu kan. Sekejap hujan, sekejap panas. Jadi kita senang jatuh sakit bila cuaca macam ni. Okey. Jaringan internet di tempat Bobina adakah okey? Sekarang ni okey, cuma kadang-kadang tu line ni agak sedikit stuck lah. Kadang-kadang. Biasalah tu. Okey. Bagaimana dengan jaringan internet saya? Adakah tersekat-sekat? Suara saya okey kah? Okey, jelas. Alright. Kalau macam tu, sekarang ni Bobina berada di rumah ataupun di kampus? Sekarang ni saya berada di rumah. Di rumah. Oh, okey. Kalau boleh saya bertanya, proses pembelajaran Bobina di rumah, adakah semuanya okey? Setakat ni okey, cuma kadang-kadang line saya ni dia ada masalah. Dan juga kalau buat group assignment tu memang ada masalah sikit lah kalau membuat perbincangan tu. Ya, saya pun banyak dengar keluhan daripada saya punya junior, kawan-kawan. Mereka juga menghadapi masalah yang sama seperti Bobina ni. Okey. Bobina tinggal dengan siapa di rumah? Saya tinggal dengan mak saya saja. Oh, okey. Adakah mak Bobina bekerja? Ya, mak saya kerja. Kadang-kadang kalau dia kerja, saya akan tinggal seorang diri di rumah lah. Oh, so maksudnya Bobina ni anak tunggal lah ya? Ya, saya anak tunggal. Saya tinggal sendiri. Kita tak ada beradik. Oh, okey, faham.
Kalau Mak Bobina pergi bekerja, Bobina buat apa selalunya di rumah? Kalau saya tak ada assignment, kalau saya tak ada kelas kalau saya cuti masa saya bekerja, saya akan menonton drama Korea. Kadang-kadang saya akan ajak rakan-rakan saya pergi bermain badminton di arena. Wah, Bobina pun ada minat yang sama dengan saya. Okey. Saya pun kadang-kadang kalau habis bekerja, saya akan menonton drama Korea. Kadang-kadang tu tak sempat juga sebab waktu bekerja sangat pack sekali. Okay. Sebelum kita teruskan sesi kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey. Nama saya Misha Sarah. Saya merupakan kaunselor pelatih dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia di UNIMAS. Okey, Bobina, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya nak jelaskan serba sedikit tentang sesi kita pada hari ini, ya? Boleh? Okey. Boleh. Okey. Bobina boleh berkongsi dengan saya cerita atau masalah yang Bobina telah hadapi selama ni, yang Bobina pendam selama ni. Okey. Bobina boleh bercerita dengan saya. Jangan rasa segan atau malu. Okey. Mungkin melalui cara ni kita boleh meringankan fikiran ataupun beban yang Bobina tanggung selama ni. Okey. Okay. Sebelum kita mulakan, boleh Bobina perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Bobina Anak Bernard. Saya juga merupakan pelajar daripada UNIMAS. Saya daripada Fakulti Sains dan Kemanusiaan. Kos saya adalah social work. Tahun kedua, saya berumur 21 tahun. Dan juga saya pun bekerja separuh masa. Kalau saya cuti, saya akan bekerja di kedai makan di Tabuan, Tingkweti. Dan juga saya merupakan anak tunggal kepada mak bapak saya lah. Tapi ayah saya telah meninggal 2 tahun yang lalu. So, saya tinggal dengan mak saya sajalah sekarang ni di BDC. Oh, Bobina berumur 21 ya? Tidak jauh lah jarak umur kita ni. Okey. Kalau boleh saya tahu, kenapa bapa Bobina meninggal disebabkan apa? Bapa saya meninggal disebabkan kemalangan jalan raya 2 tahun yang lalu. Pada tahun bila? Pada tahun 2020 yang lalu. Okey. Okey, sekarang saya sudah tahu sedikit mengenai Bobina. Bobina, saya nak tanya, adakah line saya ni okey ke tidak? Adakah Buat masa sekarang ni line Miss okey, cuma kadang-kadang Miss punya line tu ada stuck sikit lah. Tapi tak apa, kalau nanti saya akan cakap lah, saya akan tegur. Okey, sekarang saya dah tahu serba sedikit mengenai Bobina. Kalau Bobina sudah bersedia untuk bercerita tentang masalah Bobina, saya sudi mendengar, ya. Okey. Okay. Baiklah, Miss. So, tujuan saya jumpa dengan Miss ni sebab saya tak tahan lagi dengan beban yang saya tanggung lah sekarang ni. Sebab saya memerlukan seseorang untuk bercerita. Miss, jelas ke suara saya? Jelas Bobina. So, sebab itulah saya ambil keputusan untuk menyertai sesi dengan Miss kali ni. Walaupun saya banyak kawan-kawan yang tanya saya okey ke tidak, tapi saya memutuskan untuk tidak bercerita lah dengan mereka sebab better lah sesi konselor bagi saya, sebab kalau saya cerita dengan rakan-rakan mungkin boleh jadi buah mulut. So, saya mengambil keputusan untuk mendiamkan diri lah
daripada saya bercerita dengan mereka. Sebab saya ni masih rasa terkejut kerana saya baru saja kan kehilangan bapa saya dalam kemalangan pula tu. Jadi saya akuilah yang hidup saya sekarang ni tidak teratur. Terutamanya dalam pembelajaran saya lah. Okay, teruskan. Jadi apa yang saya buat cerita ni, macam mana mau cakap, belum setahun tau bapa saya meninggal. Tapi mak saya dah buat masalah dah. And saya dapat tahu mak saya ni ada menjalinkan hubungan dengan rakan sekerja dia. Jadi hati anak mana yang tak terguriskan lihat mak berskandal dengan lelaki orang. Dah lah, lelaki tu ada anak, ada isteri. Tapi mak saya macam tak peduli je. Saya ni bukanlah tak nak mak saya ni bahagia, tapi tak cukupkah saya sebagai anak untuk mengembirakan dia? Anak saya ni anak tunggal dia, Abang. Saya satu-satunya anak dia. Kenapa dia masih nak cari orang lain, sedangkan saya ni ada untuk dia? Saya faham, Babina. Kita cuba buat tak tahu. Buat tak tahu yang dia ada hubungan sulit. Tapi saya nak tengok sejauh mana dia mampu berahsia dengan saya. Tapi perlukah dia nak teruskan hubungan tu? Sebab saya tengok kan makin hari makin berubah dengan mak saya. Saya pun tengok dia sering kali balik lewat. Lepas tu sampaikan saya tertidur tunggu dia balik kerja. Padahal dia bekerja balik pukul 6. Tapi kadang-kadang sampai rumah pukul 12. Tapi bila ditanya pula dia marah saya. Dia mana tak terguris kalau dia marah. Kenapa dia marah saya? Sedangkan saya ni satu-satunya yang dia ada. Lepas tu dia marah saya. Sebab dia cakap yang dia perlu menampung hidup kami berdua. Sebab tu dia perlu kerja overtime. Dia cakap. Tapi macam lagi dia tidak tahu yang dia selalu menghabiskan masa dengan skandal dia di luar. Keadaan jadi makin teruk. Lepas dia tak beri pun duit bulanan dengan saya. Selalunya dia akan beri saya lebih daripada 100 lah, kadang-kadang 200 dia bagi saya. Tapi dia cuma bagi saya RM50 je untuk sebulan. Dan aku sekolah rendah pun nak bagi dia nak bagi saya RM50. Mana cukup untuk belanja saya. Saya pun dapat tahu yang dia pakai semua duit dia labur dekat lelaki itu. Betapa hancurnya hati saya bila saya dapat tahu yang dia lebihkan lelaki itu daripada saya. Sejak tu saya selalu sangat gaduh dengan mak saya. Saya faham apa yang Babina rasa sekarang. Sebagai seorang anak, wajarlah Babina berasa sedemikian. Mak saya teruskan hubungan tu sebab lelaki tu bukan pun beri kesenangan dengan dia. Lelaki tu ada anak dan isteri. Tapi mak saya lagi menghubungi lelaki tu. Lepas tu mak saya sekarang ni dia macam kurang meluangkan waktu dengan saya. Kalau dia tak balik kerja, kalau dia balik kerja pun dia terus pergi bilik mandi. Lepas tu dia mandi lepas tu dia tidur. Dia langsung tak tanya adakah saya okey ke dengan pengajaran saya macam mana. Macam mana dengan hari-hari saya ke, walaupun saya cuma belajar atas talian.
saya pun banyak juga cerita yang perlu saya kongsikan dengan dia. Apa yang saya lewati hari-hari saya. Sebab saya tak ada orang lain untuk bercerita selain mak saya. Tapi kadang-kadang walaupun saya rasa dia lebih senang dengan orang. Walaupun saya ni cuma belajar atas tarian, tapi banyak lagi benda yang saya mau cerita dengan dia. Kadang-kadang tu dia tak beri pembelajar dengan saya. Walaupun saya ada pinjaman PTN, tapi saya tidak menggunakan wang tersebut untuk personal saya. Sebab bagi saya duit itu adalah hanya untuk kegunaan saya semasa saya membayar untuk semester. Sebab itulah saya terpaksa bekerja separuh masa untuk tampung kehidupan saya sendiri tanpa bertolak. Sekarang ni sudah hampir 3 bulan juga saya bekerja secara senyap-senyap. Okey. Jadi Bobina pergi bekerja menggunakan apa? Adakah Bobina menggunakan kenderaan sendiri? Saya pergi kerja menggunakan Grab, tapi kadang-kadang saya akan menumpang kawan saya lah. Sebab tempat kerja saya dengan rumah saya pun tak berapa nak jauh. Dan saya tidak mahu ibu saya mengetahui tentang apa yang saya kerjakan di belakangnya. Jadi, bilakah waktu Bobina pergi bekerja? Adakah kan kelas dari pagi sampai petang? Jadi, bila Bobina pergi bekerja? Jadi saya bekerja sekiranya kelas saya habis awal kah. Saya akan bekerja dari pagi hingga petang. Sebab saya tak ada kelas lah. Setakat ni kalau nak cakap gaji tu taklah besar sangat. Tapi kalau nak beli apa yang saya mahu tu adalah. Sebab saya kan kerja separuh masa di kedai. So dalam pukul 3 sampai pukul 9 malam macam itulah saya akan balik. Jadi mak saya memang takkan syak apa-apa lah daripada saya. Sebab dia pun selalu balik lewat juga disebabkan saya ni selalu letih bekerja. Tugas sekolah saya memang semua tergendala lah. Kalau dikatakan lagi tugas kumpulan saya, dalam kumpulan saya memang rasa serba salah lah dengan rakan satu kumpulan dengan saya. Sebab every time mereka membuat meeting kah, pembahagian tugas kah, saya kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya tak ikut, kadang-kadang saya tak fokus langsung dengan apa yang mereka bincangkan. Jadi saya kadang-kadang pun kalau saya belajar sendirilah, memang saya akan hilang fokus lah. Sebab itulah prestasi pelajaran saya memang betul-betul menurun. Sebab saya tak ada masa untuk nak kaji. Balik kerja saya terus tidur kalau saya rasa penat sebab banyak sangat customer kan. Tapi kalau saya bekerja ni, saya rasa macam kosong sikit lah otak saya daripada saya fikirkan apa yang mak saya lakukan dengan saya. Saya cuba untuk membizikan diri saya lah dengan bekerja ni. Okey. Di sini saya nampak yang Bobina sangat kecewa dengan ibu Bobina, betul? Kerana ibu Bobina ada hubungan sulit dengan rakan sekerja. Bobina juga terpaksa bekerja sendiri sebab ibu Bobina tidak lagi memberi wang saku kepada Bobina. Dalam masa yang sama juga Bobina telah bekerja kan? Bekerja secara separuh masa, betul? Okay. Bobina juga tak dapat dalam pelajaran dan telah menyebabkan prestasi Bobina menurun dan banyak assignment Bobina tertangguh. Saya faham dengan situasi Bobina sekarang. Bobina harus memberikan yang terbaik dalam pelajaran Bobina. Bobina kena ingat tu ya. Sebab sekarang Bobina telah bergelar sebagai seorang pelajar.
Ibu mana yang tidak mahu melihat anaknya berjaya, kan? Jadi dari apa yang saya dapati, Bobina bekerja tanpa pengetahuan ibu, kan? Adakah betul? Ya. Jadi mulai sekarang Bobina haruslah bersikap jujur dengan ibu Bobina, sebab kalau tidak Bobina tidak memberitahu keberadaan Bobina, mungkin ibu Bobina akan mencari Bobina, akan risau akan tentang keadaan Bobina. Buktikan kepada ibu Bobina yang Bobina mampu mendapat keputusan yang cemerlang, walaupun dalam masa yang sama Bobina perlu bekerja separuh masa. Okay. Buat masa sekarang, Bobina fokus belajar dulu, walau apapun kekurangan ataupun masalah yang Bobina hadapi sekarang. Bobina yang paling Bobina haruslah menghormati ibu Bobina, okay? Okay. Jadi ada apa-apa lagi yang Bobina nak kongsikan kepada saya? Setakat ni saya rasa itu saja yang saya mampu kongsikan dengan Miss hari ini. Baiklah. Kalau tidak keberatan, boleh saya bertanya bagaimana perasaan Bobina sekarang? Adakah selepas Bobina bercerita semua masalah Bobina, Bobina rasa lega? Adakah Bobina rasa lega? Ya, saya rasa sedikit lega lah dengan luahan hati saya kepada Miss. Sebab saya tak ada siapa lagi untuk saya meluahkan perasaan saya. Senang hati saya kalau Bobina berasa lega selepas menceritakan segalanya. Okey, Bobina. Bobina, ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan? Tak ada, itu saja Miss. Terima kasih kerana sudi mendengar masalah saya. Okay. Tidak ada masalah tu Bobina, sebab itu salah satu tanggungjawab saya sebagai seorang konselor. Saya membimbing dan mendengar masalah klien saya. Okay. Kalau Bobina ada nak berkongsi cerita atau masalah dengan saya pada masa akan datang, Bobina bolehlah message saya secara personal di WhatsApp. Bobina ada nombor, masih simpan nombor saya, kan? Okay. Kalau macam tu, itu saja untuk hari ini. Bobina jaga diri dan jaga kesihatan Bobina. Okay? Okay. Terima kasih, Michelle. Bye Bobina.